Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Jazakumullahu khairan dan barakallahu fik kepada semua subscribers dan viewers yang telah sudi hadir ke channel saya. Okey, hari ini kita akan bercakap tentang tahlilan. Bukan kata kita tolak fatwa dalam Malaysia, kita tak tolak Kita raikan ke semua fatwa yang ada di dalam Malaysia. Yang lawak ke, yang tak lawak ke, semua kita raikan dengan berlapang dada. Okey? Yang pertama kita tengok fatwa daripada Negeri Sembilan. Dia kata apa? Wahabi bercanggah dengan aliran mazhab Syafi'i. Mufti Negeri Sembilan. Maknanya sesuatu perkara tu kalau menyanggahi mazhab Syafi'i adalah kumpulan Wahabi. Faham kot kat situ? Jelas Okey, seterusnya kita tengok pendapat daripada Syekhul Islam, yakni Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah tentang tahlilan? Kita tengok sama-sama. Dia kata apa? Ibnu Taimiyah Al-Harani, panutan dan Syekhul Islam kaum Wahabi, membenarkan susunan ala tahlilan dan menganjurkannya seperti beliau tulis dalam Majmu' Fatawa juzuk 22 halaman 305 dan 306. Maknanya sesiapa yang melakukan tahlilan adalah golongan Wahabi. Sebab bagi saya dan juga mereka-mereka yang bermazhab Syafi'i, kita tengok dulu apa perkataan Imam Syafi'i. Dan aku membenci berkumpul-kumpul, yakni dalam kematian sekalipun tanpa diiringi tangisan, kerana hal itu akan memperbaharui kesedihan dan memberatkan, yakni menyusahkan tanggungan, yakni keluarga si mati, serta berdasarkan aksar yang lalu. Makna kata Imam Syafi'i ini pun merujuk kepada aksar-aksar sahabat. Kita tengok pula apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menakalkan daripada kitab Asy-Syamil di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Apa dia kata? Adapun apabila keluarga si mati membuatkan makanan dan mengundang manusia untuk makan-makan, maka hal itu tidaklah dinukil sedikit pun, bahkan termasuk bid'ah, bukannya sunnah. Bukan saya kata, Imam Nawawi kata. Kan? Imam Nawawi kata, bukan saya yang kata. Okey, seterusnya kita tengok daripada kitab Furu'il Masail. Siapa yang tulis kitab ni? Kitab ni ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Fatani, bukan Abdul Hadi, kan? Okey, kita tengok dia kata apa. Dan demikian lagi yang dikerjakan manusia dengan barang yang dinamakan dia dengan kafarah, dan daripada dikerjakan wahsyah, yakni berhimpun, memberi makan awal malam, kemudian daripada ditanam mayat, dan 7 harinya, dan 20 dan 40 dan umpamanya yang demikian itu, haramkah atau makruh atau harus? Maka dijawab, dengar dia jawab, maka adalah segala yang tersebut makruh yang dicela pada syarak, kerana tegah pada syarak, kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah wasiatnya. Daripada mana? Kitab Furu'il Masail juzuk pertama halaman 183. Biasalah Syekh Daud Fatani, semua orang tahu dia bermazhab Syafi'i. Okey, kita tengok lagi daripada kitab Syekh Daud Fatani juga. Kitab ni bernama Bughya Al-Talab. Betul lah kot saya sebut. Saya tak pandai sebut Arab. Biasalah saya kan SPM, kan? Lepas tu orang kampung, lepas tu orang awam. Kalau salah sebut tu saya minta maaf lah, kan? Okey, kita tengok apa Syekh Daud Fatani kata dalam kitab ni. Makruh lagi bid'ah bagi segala orang yang diserukan dia, memperkenankan serunya, dan haram mempersediakan makanan bagi orang-orang yang meratap, iaitu menangis dengan menyebut kelebihannya, kerana yang demikian itu menolong atas berbuat maksiat. Daud Fatani kata
buat maksiat pula dah. Tak tahulah, aku tak tahu. Aku kalau kata mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah kata lagu mana, aku ikut je kan. Maklumlah orang kampung dia bukan pandai sangat. Apa ulama kata kami ikut je. Kami tak tahu furuk-furuk ni. Okey, kita tengok lagi daripada Ghazali bin Yahya. Kitab Idaman Penuntut. Idaman Penuntut ni main-main lah. Kita tengok apa kata Ghazali bin Yahya. Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh, sunat menyediakan makanan satu hari untuk keluarga si mati kerana mereka dalam keadaan begitu sibuk dengan berduka cita dan tiada masa hendak menyediakan makanan. Okey, kita tengok lagi dia kata apa? Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan panggil orang berkumpul makan di rumahnya itu, kata Ibnu Sabaq dan lain-lain ulama, itu adalah bid'ah yang tidak diharuskan. Apalagi kalau digunakan daripada harta si mati yang ada hutang atau terlibat dengan hak anak yatim, hukumnya haram. Maksud dia, kalau tak terlibat dengan harta anak yatim, bid'ah. Kalau terlibat harta anak yatim, haram. Okey, kita tengok lagi daripada kitab Sabil Al-Muhtadin. Siapa yang karang? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Okey, kita tengok dia kata apa? Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya segala manusia atas makanan dia dahulu daripada menanam dia, dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan serunya. Muka surat 87. Tu ulama-ulama Syafi'i. Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Kitab Bahrul Mazi, karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Okey, kita tengok dia kata apa? Adapun bermasak ahli mayat dan makanan dan dihimpunnya orang-orang memakannya, maka kerja itu tiada dinakalkan daripadanya sesuatu, maka ia adalah bid'ah yang tak elok. Bid'ah yang tak elok pula. Okey, kepada Majlis Fatwa Acak Katak, kita dah tengok dah fatwa daripada Negeri Sembilan mengatakan bahawa sesiapa yang menyanggahi aliran mazhab Syafi'i, maka mereka adalah Wahabi, ataupun yang lebih tepat lagi disebut Wahabi bercanggah dengan aliran mazhab Syafi'i, Mufti Negeri Sembilan. Di sini kita tak ada bantahan dengan Mufti Negeri Sembilan. Bahkan kita meraih pandangan dan fatwa oleh Negeri Sembilan. Jadi kepada mereka yang mengamalkan tahlilan tu, harap-harap anda menyedari bahawa anda adalah Wahabi. Bahkan bagi saya, anda adalah pengikut Ibnu Taimiyah. Sungguh pun Ibnu Taimiyah ni dituduh sesat oleh golongan-golongan yang suka buat tahlilan, tetapi dalam masa yang sama mereka mengikut ajaran Ibnu Taimiyah. Kan? Kepada golongan yang membenci Ibnu Taimiyah tu, sedar-sedar dirilah. Setiap hari anda menggunakan fatwa Ibnu Taimiyah di dalam kehidupan anda. Bukan setakat tahlilan. Ada satu lagi yang lebih penting, yakni kawalan harga barang makanan. Siapa yang fatwa tentang hal ni? Ibnu Taimiyah. Hari-hari kita guna fatwa Ibnu Taimiyah. Takkanlah kita nak kata Ibnu Taimiyah tu sesat. Bagi saya, siapa nak buat tahlilan silakan, tak mau buat tahlilan pun silakan. Tak usah duk kata kat orang sana sini. Kalau kata buat tahlilan tu, kita tahu dah geng-geng Wahabi yang menyanggahi mazhab Syafi'i. Yang tak buat kenduri tahlilan tu, kita tahu dah geng mazhab Syafi'i. Jadi tak payah nak bergaduh. Nak buat tahlilan silakan, tak mau buat tahlilan pun silakan. Dua-dua orang Islam kan, tak ada masalah. Cuma kepada golongan tahlilan ni, kalau rasa tak malu tu, tak payahlah buat tahlilan. Hari-hari hampa kata Ibnu Taimiyah sesat, tentu hampa nak ikut fatwa Ibnu Taimiyah. Hampa gila ke apa? Kan? Contohnya aku nak kata lagi satu lah. Takkanlah lepas hampa ludah, lepas tu hampa pijak ludah tu, hampa nak jilat balik. Macam mana Ibnu Taimiyah? Hampa ludah dia, hampa kata dia sesat, hampa kata dia pengganas lah, itulah, inilah lah, macam-macam segala hampa dah pijak. Lepas tu hampa nak jilat balik, hampa nak guna fatwa dia buat tahlilan. Kan? Tak malu ke? Ada maruah ke tak? Sekian, Assalamualaikum.